Jadi adakah setiap nabi, setiap rasul mempunyai syariat tersendiri? Maknanya jalan hidup tersendiri. Okey. Jadi ada pendapat nabi-nabi mesti kena ada syariat, maknanya ada hukum hakam, jalan hidup tersendiri. Ada kata tak, kan? Jadi maknanya pendapat yang majoriti tak. Maksudnya ada nabi-nabi dan rasul-rasul, ada rasul-rasul dia menyambung syariat nabi terdahulu. Contoh macam katakan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dia tak ada syariat sendiri. Syariat dia adalah syariat Nabi Musa alaihissalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya dapat sama-sama kita menyambung kembali, iaitu mengenai Nabi dan juga Rasul. Jadi kitab ini adalah salah satu daripada kitab syarah rukun iman. Jadi rukun iman ni semua kita tahu, rukun iman ada 6, iaitu percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Dia ada syarah dia. Okey, ini kitab salah satu daripada syarah rukun iman, iaitu kepercayaan kepada Nabi dan juga Rasul. Dan kita telah sampai kepada muka surat yang ke-15, iaitu sifat-sifat Nabi dan juga Rasul. Okey, silakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Pembahagian sifat wajib, muhal dan jaiz bagi Allah maupun bagi Rasul sebenarnya adalah pembahagian dari segi logik, bukan pembahagian dari sisi syar'i. Akan tetapi sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang 4 tersebut semuanya disokong dari syar'i, iaitu Al-Quran ataupun Al-Hadis, sama ada tersurat maupun tersirat. Sebagaimana yang telah maklum bahawa sifat wajib bagi Rasul adalah siddiq, tabligh, fatanah dan amanah. Okey, so salinkan buat nombor kat situ. Maknanya sifat yang wajib bagi Rasul, maknanya Nabi itu atau Rasul mesti kena ada 4 sifat ni, iaitu siddiq, pertama tabligh, kemudian fatanah dan juga amanah. Okey, so Rasul diwajib ada 4 sifat ini, ya. Okay, selesai. Hanya sahaja sebenarnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah masih berbeza pendapat tentang apakah Nabi juga mempunyai sifat 4 termasuk tabligh atau tidak. Okey, jadi perbezaan pendapat hanyalah mengenai sifat tabligh. Tabligh ni maknanya menyampaikan. Adakah satu orang Nabi itu dia wajib menyampaikan ataupun tidak? Kan? Itu perbezaan pandangan dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mana 4 sifat ni bagi Rasul ada. Cuma bezaannya pada Nabi itu, kan? Adakah Nabi juga ada sifat tabligh ataupun tidak? Okay, terus Ustaz. Perbezaan ini muncul dari definisi Nabi dan Rasul yang berbeza, iaitu Nabi tidak diperintahkan Allah menyampaikan syariat. Sebagian ulama mengatakan Nabi tidak mempunyai sifat tabligh, artinya Nabi hanya mempunyai sifat wajib, fatanah, amanah dan siddiq. Tetapi menurut pendapat yang lain, sama ada Nabi atau Rasul sama-sama mempunyai 4 sifat wajib tersebut, kerana Nabi harus menyampaikan syariat supaya diketahui bahawa dia adalah Nabi Allah yang wajib dihormati. Demikian penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Tuhfah Al-Murid halaman 200. Okey, so kita akan mula syarahkan apa itu siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. Okey, silakan. Fatanah adalah sifat cerdas dan tidak lupa. Seorang Rasul
tentu harus mampu melawan dan mengalahkan musuh-musuhnya dengan hujah-hujah risalah dan kebenaran. Jikalau Rasul tidak cerdas, tentu dia tidak dapat menyampaikan hujah dan itu tidak patut bagi darjat kenabian dan kerasulan. Perbezaan fatanah yang dimiliki Rasul dan Nabi adalah tingkat fatanah Rasul adalah sempurna, manakala fatanah Nabi tidak harus tingkatan sempurna. Okey, so jadi maknanya fatanah ni cerdas. Cerdas ni maknanya dia bukan orang yang tak pandai lah. Nabi-Nabi ni adalah orang yang Allah bagi kekuatan kekuatan akal itu kan, iaitu orang yang pandai, orang yang cerdik. Okey, cuba tambahkan dalam catatan kita apa beza pandai dan juga cerdik. Apa beza pandai dan juga cerdik Okey, pandai ni orang belajar. So bila kita belajar, ada sistem belajar, ada talaki, mendadah kitab, ada waktu tempoh masa dia satu kitab ke satu kitab membaca, kemudian kita membaca, tambahan membaca, maka kita akan jadi pandai. Pandai ni orang yang belajar. Okey. Cerdik pula adalah orang yang mempunyai pengalaman. Jadi maknanya bertahun-tahun dia dalam satu bidang, satu benda tu dia berpengalaman. So maksudnya itu orang yang cerdik. Belum tentu orang pandai itu cerdik. Belum tentu orang pandai itu cerdik. Belum tentu orang tu ilmunya tinggi, dia sudah belajar, pandai dia. Tapi dia itu cerdik. Sebab mungkin pengalaman dia tak cukup. Okey. Ada juga orang yang cerdik. Maksudnya pengalaman banyak tapi dia nak menghurai itu tak berapa pandai. Sebab dia tak belajar secara tersusun macam nak menyampaikan satu benda tu. Contoh katakan berniaga. Ada orang yang mahir ilmu perniagaan, pandai daripada ilmu perniagaan, sampai mengajar di universiti. Tapi belum tentu dia berniaga, dia ada pengalaman berniaga. Ada orang berpengalaman berniaga daripada kecil, tak sekolah, pandai dia, berniaga, cerdik dia untuk berniaga. Tapi nak suruh mengajar tak pandai, sebab dia tak tahu macam nak susun tu. So maksudnya pandai itu belajar, cerdik itu adalah pengalaman. Okey. Dan gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. So yang disebut bijaksana ni maknanya gabungan cerdik dan juga pandai. Orang belajar dan orang ada pengalaman. Maka itu orang yang bijak, orang bijaksana. Kalau dalam bahasa disebut dalam Islam disebut ahli hikmah. Orang yang hikmah, ada hikmah. Ahli hikmah tu orang yang dia pandai campur dia cerdik. Jadilah orang yang bijak. So pengalaman dia ada, cukup pengalaman dia dan tinggi ilmu dia. Okey. Dan dalam Islam setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajar kamu ilmu. Jadi fatanahnya para nabi itu bukan saja dia belajar, tapi dia berpengalaman dalam maksudnya kehidupan dia. Jadi dia adalah orang yang cerdik. Di fatanah tu maknanya orang yang cerdik, orang yang cerdas otaknya. Dan setinggi-tinggi dia adalah apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ketika para nabi itu diutus kepada umat dia, maknanya diberikan kepada dia ilmu dan juga hikmah. Hikmah tu kebijaksanaan, pengalaman dan juga dia punya ilmu yang diajar pada dia, dan lebih daripada kaum dia ketika itu. Dia dipimpin sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya bila kita sebut sebagai orang cerdik, orang pandai, orang bijaksana, jadi maknanya itu dia punya kedudukan dan setinggi-tinggi dia apabila dibantu ilmu tu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bantu direct seseorang itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ada dengan jalan wahyu. Contoh para nabi dengan jalan wahyu. Okey. Ada dengan jalan firasat. Firasat ni maknanya rasa hati. Ini dalam hadis yang disebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia tu melihat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan jalan dipanggil laduni. Biasa dengar tak ilmu laduni, ilmu laduni.
Maknanya ilmu laduni ni satu ilmu yang Allah Subhanahu Taala berikan secara tak ada base, asas ilmu itu. Contoh macam Nabi Daud tak pernah belajar pasal ilmu besi. Tiba-tiba faham ilmu besi. Itu anugerah yang tak ada base. Okey. Kalau yang ada base, ada basic, tambahan daripada itu dia panggil ilham. Ilham ni dah ada base. Maksudnya kita tahu ilmu sikit, maka Allah bagi tambahan kefahaman itu. Itu dipanggil ilham. Ilham ni satu benda yang dah ada base. Dan dunia ni tak ada basic. Itu firasat. Ada dengan jalan mimpi. Jalan mimpi. Mimpi dalam hadis Nabi di akhir zaman nanti 41 di antara 40 mimpi orang beriman itu benar. Maknanya paling kurang mimpi orang jaga sembahyang dia, orang jaga syariat, mimpi itu sebagai tanda-tanda dalam, maknanya Allah bimbing dia dalam membuat satu keputusan. Maksudnya setinggi-tinggi ilmu tu apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wahyu, dalam ilmu laduni, dalam ilham, dalam firasat, dalam mimpi. Okey, itu fatanah. Okey, siddiq. Sila. Siddiq adalah sifat wajib yang dimiliki Nabi atau Rasul. Siddiq adalah kabar yang dibawakan oleh Nabi atau Rasul pasti benar serta sesuai dengan kenyataan. Kebenaran mereka telah dijamin oleh Allah dengan bukti mereka diberikan mukjizat. Mukjizat berkedudukan seperti firman Allah bahawa apa sahaja yang disampaikan hamba-Ku iaitu Nabi atau Rasul adalah benar adanya. Okey. Jadi siddiq ni bukan saja Nabi tu sifatnya siddiq, tapi perkhabaran yang dibawa tu sifatnya tu benar. Okey. Cuba tuan-tuan puan-puan bayangkan ya. Okey ya. Ketika Nabi SAW dalam paparan Khandaq. Okay, paparan Khandaq ni berlaku pada 5 Hijrah. Jadi para sahabat gali parit sebab orang kafir datang nak serang Madinah. Gali parit, orang kafir nak serang Madinah. Jadi ada satu batu besar yang tak mampu dipecahkan sahabat ketika gali parit. Diberitahu oleh Nabi SAW, maka Nabi pun minta segelas air dengan tangan yang penuh barakah, tuangkan air ke atas batu tu, kemudian minta beliung. Beliung ni macam penukul yang besar. Nabi pun menghayunkan. Kena batu ni terpecik api. Nabi mengucapkan takbir, Allahu Akbar. 3 kali. Oleh kerana sebab bersungguhnya Nabi mengucapkan takbir, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa takbir? Maka Nabi kata, percikan api yang pertama aku melihat kota Yaman jatuh ke tangan kamu. Kota Yaman maknanya keturunan Abrahah yang pernah bercita-cita menghancurkan Kaabah akan jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang kedua aku melihat Parsi jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang ketiga aku melihat kota Rom jatuh ke tangan kamu. Oleh kerana Nabi sebut benda ni, maka benda tu pasti akan berlaku. Maka betul, lepas Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah, 2 tahun selepas itu Yaman jatuh ke tangan Islam. 4 tahun selepas itu Parsi jatuh ke tangan Islam. Dan 6 tahun selepas itu kota-kota Rom sudah mula jatuh ke tangan Islam. Sampailah kota Rom, ibu kota dia, iaitu kota Konstantinopel. Konstantinopel dah sampai benteng Konstantinopel lah para sahabat. Tapi sebab Nabi sampaikan tu benda siddiq, benda betul, para sahabat berusaha lah untuk menombangkan kota Konstantinopel. Dipimpin oleh orang yang mula-mula Nabi tumpang rumah dia. Nabi sampai daripada Mekah ke Madinah, Nabi tumpang rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari yang mengetuai untuk menombangkan kota Konstantinopel, tapi tak berjaya. Okey. Jadi habis zaman sahabat, zaman anak-anak sahabat pula berusaha, tak berjaya juga. Habis zaman anak sahabat, zaman cucu sahabat pula berusaha, tak berjaya juga. Apakah kali ini hadis Nabi itu tak betul? Kan, sedangkan Nabi itu Shadiqul Masduq, siddiq, betul. Dia punya perkhabaran itu betul. Hadis ini diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi sampai
pada tahun 1453 Masihi. 1453 Masihi ya. Maka kota Konstantinopel berjaya ditumbangkan oleh Muhammad Al-Fatih. Maknanya Nabi sebut benda itu berlaku, mesti benda itu akan berlaku. Maka ditukar nama Konstantinopel itu dengan nama Istanbul, bermaksud Islam untuk selama-lamanya. Istanbul. Dalam dunia ni ada dua kota yang diberi nama Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, Turki. Satu lagi Islamabad. Islamabad ni waktu ketika Qaid Adam Ali Jinnah dia berusaha membuat sebuah negara Islam pecah daripada India, diberi nama negara itu Pakistan. Pakistan iaitu tanah suci. Tan ni maksudnya tanah tan. Kita dengar nama kan, Uzbekistan, mana tanah Uzbek. Tajikistan, tanah Tajik. Turkmenistan, tanah Turkmen. Pakistan, tanah suci. Kelantan, tanah Kelan. Maksudnya kebetulan namanya Kelantan ya. Tapi tak ada kena-mengena dengan yang Tantan inilah. Jadi ketika Ali Jinnah mengisytiharkan negara yang berjaya ditubuh itu sebagai Pakistan, iaitu tanah suci, maka India mengisytiharkan nama India sebagai Hindustan, iaitu tanah Hindu. Kita tengok, wah, lagu Hindustan tu maksud tanah Hindu. Di mana diberi nama ibu kotanya sebagai Islamabad, Islam untuk selama-lamanya. Kalau nak kata, okey, hari ini apakah dua ibu kota yang bernama Islam untuk selama-lamanya? Pertama Istanbul, yang kedua Islamabad, Turki dan juga Pakistan lah. Diberi nama itu. Okey, itu sidik. Jadi apa yang Nabi sampaikan betul, benar-benar berlaku. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi mengenai akhir zaman. Akhir zaman ni maknanya banyak lagi lah. Umum tahu kita semua berada di akhir zaman. So akhir zaman ni kita tengah tunggu tanda-tanda besar hari kiamat dia. Tanda besar tu turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluar Ya'jud dan Ma'jud. Okey. Saya kalau bicara mengenai Dajjal ni, saya suka syurkan. Banyak ustaz-ustaz kita kalau cerita mengenai Dajjal ni, dia akan syurkan kita mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Barang siapa yang mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10, maka dia aman daripada fitnah Dajjal. Mana Dajjal tak boleh dekat dia, Dajjal tak dapat tengok dia. Tapi itu lebih kepada defensif lah kita panggil kan. Mana tak buat apa-apa, defensif lah. Kita nyorok kat gua ke, dekat pokok kelapa sawit ke, dekat kebun-kebun ke, Dajjal tak nampak kita. Tapi alangkah bagusnya kita sediakan diri kita untuk bersama-sama orang yang akan melawan Dajjal nanti. Ilmu apa? Ilmu yang Nabi sebut sebagai alimu auladakum birimayah wassibahah wa rukubal khayl. Ajarkan anak kamu berenang, memanah dan juga menunggang kuda. Jadi kita bukan orang yang menyuruh dekat gua-gua, dekat kebun kelapa sawit, tak. Pun bagus benda tu, paling kurang. Amalkan surah Kahfi, kita defensif. Tapi kalau bagusnya kita jadi orang yang sama-sama berjuang di akhir zaman. Mungkin bukan zaman kita, anak-anak kita, tapi bersedia ilmu tu. Ilmu berkuda, memanah, kan? Berenang, seperti mana dianjurkan oleh Nabi SAW. So Masjid As-Salah nanti boleh lah, kan? Maksudnya anjurkan kelas mana, kan? Berenang saya tak tahu ada tempat tak kat sini kan. Atau berkuda kan. Berenang kita ada instruktor kita, boleh scuba tu advance pada berenang ya. Niatkan belajar sunnah, insya-Allah benda tu bagus untuk kita. Okey, tabligh. Tabligh iaitu mereka menyampaikan Islam Rabbnya kepada makhluk yang mereka diutus untuknya dan tidak pernah menyembunyikannya. Tidak mungkin jika mereka mempunyai sifat sebaliknya yang muhal, iaitu kitman. Kitman ni istilah bahasa Arab, maksudnya menyembunyikan. Mustahil Nabi itu sifatnya kitman, iaitu menyembunyikan, mustahil. Nabi itu tabligh, maknanya tabligh itu sifat Nabi itu dia akan menyampaikan, kan? Dan benda itu bukan mudah. Contohnya, Nabi ketika balik daripada Isra' dan Mi'raj, dia nak sampaikan, ingat mudah ke benda itu?
benda yang mustahil diakal. Confirm kena gelakkan, confirm kena mengata. Tapi dia kena sampaikan, dia sampaikanlah. Sebab tu Nabi pagi-pagi balik daripada Isra' Mi'raj, Nabi macam mana nak cerita Nak cerita macam mana ni? Dulu perjalanan jauh dibuat dalam waktu singkat memang mustahil. Nak sampaikan macam mana tuan-tuan? Kalau kita hidup zaman Nabi, nak terima pun macam mana cerita ni? Kan? Jadi Nabi macam mana nak cerita ni? Yang menyapakan Abu Jahal. Muhammad, nampak macam ada cerita baru je ni, kan? Ceritalah kat aku. Nabi tu Nabi cerita, pakcik kebetulan baru balik daripada Baitul Maqdis. Maka Abu Jahal kata, cerita kau ni menarik ni kalau nak kongsikan. Dengan tujuan nak menghina Nabi. Jadi Abu Jahal yang tolong kumpulkan orang. Oi, sini dengar Muhammad ada cerita baru. Dengar. Dikumpulkan 3 ahli kitab, orang kafir Quraisy dan para sahabat sendiri. Jadi Nabi pun cerita orang kafir gelakkan Nabi, ketawakan Nabi, kata dah gila dah Muhammad ni Sahabat diam. Nak benarkan Nabi kita sifat dia ada sidik, nak mengiyakan pelik sangat ni. Yang mula-mula yang cakap, kalau Muhammad cerita lebih pelik daripada ni pun aku percaya, adalah Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar digelar nama As-Siddiq. As-Siddiq tu mana orang yang betul-betul membenarkan apa yang Nabi sebut. Ketika para sahabat, nak betul ke tak betul ni yang dengar betul-betul cerita ni ada ahli kitab. Ahli kitab dia dengar, dia tak kata tak kata dengar je. Habis Nabi cerita seraun, baru ahli kitab kata, Muhammad, kami ahli kitab biasa pergi Baitul Maqdis. Kalau betul kau sampai Baitul Maqdis, ceritakan aku macam mana Baitul Maqdis. Sekarang ni kalau kita tak sampai satu tempat, kita boleh cerita pasal tempat tu, ada Google, ada gambar, boleh search kan, boleh Google. Dulu tak sampai, takkan boleh cerita. Maka Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis. Itu yang ahli kitab kata, kalau Muhammad tak sampai, mustahil dia boleh cerita. Okay, Muhammad, ceritakan lagi apa yang kau nampak. Itu yang round kedua punya cerita lebih detail. Tapi nak ceritanya susah, sebab Nabi itu nak sampaikan benda tak logik. Tapi itulah cabaran. Dan juga maksudnya Nabi itu kena sampaikan. Sebab itu nanti kita akan belajar satu bab dipanggil Nabi-Nabi Ulul Azmi. Nabi-Nabi Ulul Azmi ni, kenapa dia digelar Ulul Azmi, orang yang sangat hebat? Sebab antaranya cabaran nak menyampaikan itu susah. Cabaran. Cerita-cerita yang memang susah nak disampaikan. Tapi dia tetap menyampaikannya. Itu Ulul Azmi. Bab seterusnya kita akan jumpa nanti. Maknanya Nabi-Nabi Ulul Azmi. Okey, sambung. Lebih lanjut dikatakan bahawa sebenarnya semua khabar daripada Allah yang dibawa oleh Rasul ada 3 jenis. Okey. Sekejap tolong betulkan sikit Lebih lanjut lagi dikatakan bahawa sebenarnya semua khabar dari Allah yang dibawa oleh para nabi. Para nabi ada 3 jenis. Maknanya stage nabi ada 3 jenis. Okey? Nabi tolong baik sikit. Iaitu yang pertama, wajib disampaikan. Mereka pasti akan menyampaikan dan tidak pernah menyembunyikan. Yang kedua, wajib disembunyikan. Mereka tidak akan menyampaikan sama sekali. Dan yang ketiga, pilihan menyampaikan atau menyembunyikan. Mereka kadang-kadang menyampaikan dan kadang-kadang menyembunyikannya. Okey, itu peringkat Nabi. Kadang-kadang ada wajib sampaikan, ada wajib sembunyikan. Tak boleh nak cerita, orang tak faham. Okey, dah ada pilihan. Tapi bagi Rasul, sila bawah tu. Teruskan. Dalil sifat wajib tabligh ini adalah jika mereka diperintahkan untuk menyembunyikan risalah, tentu kita juga diperintahkan sama, iaitu menyembunyikan ilmu kerana kita wajib mengikuti perbuatan mereka. Dan yang demikian adalah batil. Okey, so jadi maknanya sebenarnya tak, maknanya Nabi wajib sampaikan. Rasul. Nabi ada pilihan untuk tidak menyampaikan. So betulkan sikit sudut terjemahan tu. Okey, seterusnya. Amanah adalah menjaga lahir dan batin mereka, sama ada sebelum kenabian atau sesudahnya, waktu masih budak kecil atau sudah dewasa, dari melakukan hal-hal yang dilarang Allah, meskipun itu hanya makruh atau khilaful aula.
Terus? Perilaku mereka berkisar antara wajib dan sunat, dan jika mereka dilihat melakukan sesuatu yang makruh atau khilaful aula, maka yang sebenarnya sesungguhnya mereka dalam keadaan mengajarkan syariat bahawa yang demikian adalah boleh bagi umat. Oleh kerana itu, hukum tersebut berubah menjadi wajib atau sunat bagi Nabi atau Rasul. Dalil atas wajibnya para Nabi dan Rasul mempunyai sifat amanah adalah jikalau mereka tidak amanah, tentu kita diperintahkan mengikutinya, dan yang demikian adalah batil. Nabi atau Rasul tidak mungkin mempunyai sifat sebaliknya, iaitu khianat. Adapun sifat jaiz bagi Nabi atau Rasul adalah mereka boleh menikah, sakit, berjalan-jalan, tidur, jima' dan lain-lain. Jaiz tu maknanya harus, istilah dia. Adapun sifat jaiz, iaitu sifat yang harus bagi Nabi. Sifat yang harus bagi Nabi ni, iaitu sifat-sifat kemanusiaan lah. Maksudnya Nabi juga sakit, berjalan-jalan, tak adalah cakap, kau Nabi kenapa kau sakit pula, kan? Itu sifat manusia, sifat-sifat kemanusiaan, tidur, kahwin dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang harus bagi Nabi. Sifat yang wajib, 4 tadi itu. Dia adalah orang yang mesti pandai. Dan kita belajar setinggi-tinggi pandai adalah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang yang sidik, maknanya benar, dan tabligh, menyampaikan, dan juga amanah. Okey. Kita pergi kepada bab ulul azmi. Ulul azmi. Okey. Dari sudut bahasa dia, ulul yang mempunyai azmi ni azam yang kuat. Orang yang punya azam yang kuat. Maknanya ulul azmi. Okey, jadi Nabi-Nabi ulul azmi, Nabi-Nabi yang mempunyai azam yang kuat. Okey, itu sudut bahasa dia. Terus sila. Siapakah Nabi ulul azmi? Ulama mengatakan bahawa Rasul lebih mulia daripada Nabi, dan di antara Rasul yang paling mulia adalah Nabi ulul azmi, dan Rasul adalah termulia di antara Nabi-Nabi ulul azmi. Bahkan beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Dalil tentang adanya Nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi adalah firman Allah, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bermaksud, bersabarlah sebagaimana rasul-rasul ulul azmi. Al-Ahqaf ayat 35. Ulul azmi adalah rasul yang teguh, kuat atas ujian dan bala besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Atau maksud dari ulul azmi adalah Nabi yang mempunyai pendapat yang gigih serta sabar dari tomahan para kaum pencela. Hanya sahaja ulama masih berbeza pendapat tentang siapa sahaja mereka dan berapa jumlahnya. Menurut pendapat yang masyhur, mereka berjumlah 5 orang, iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. 5 rasul inilah yang dikenal dengan Nabi-Nabi pemilik syariat. Okey, jadi maknanya ulul azmi ni ada 5 orang iaitu Nabi kita Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, seterusnya. Nabi Nuh bersabar kerana disakiti oleh kaumnya, termasuk pernah dipukuli oleh kaumnya sendiri sehingga tidak sedarkan diri. Okey, Nabi Nuh alaihissalam ulul azmi sebab bayangkan macam mana nak sampaikan berita akan ada banjir, kan? Tapi kena sampaikan juga. Sebab tu azam maknanya menyampaikan tu tinggi. Orang fitnah, orang kata, kemudian tak percaya, kaum tak percaya, kan? Tanam pokok tu dah besar, buat kapal. Logiknya kapal buat tepi pantai. Ni kapal buat dekat atas bukit pula, kenapa? Kan? Sebab nanti akan ada banjir besar. Bayangkan bertahun-tahun, beratus tahun, 950 tahun tau, dihina, dikutuk, dikata, tapi tetap sampaikan, kan? Maknanya macam mana susahnya, maknanya Nabi Nuh alaihissalam ni. Okey. Kemudian seterusnya, sementara Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh kaumnya, dan beliau juga sabar atas perintah Allah supaya menyembelih puteranya sendiri, iaitu Nabi Ismail. Maknanya perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu susah, maknanya benar-benar berat, kan? Contoh macam dia berhadapan dengan ayah dia, kaum dia, mana raja ketika itu yang penyembah berhala, kan? Dia nak sampaikan bahawa berhala itu adalah bukan sembahan yang sebenar, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai kena bakar, kan? Bukan mudah benda tu. Daripada Ur, ingat tak kita minggu lepas kita cerita, daripada Ur
pergi ke Haran. Haran macam nak senang faham, daripada kalau nak peta semenanjung Tanah Melayu ni, Ur ni macam kat Kelantan, Kelantan pergi ke Bangkok sana tu, Haran, turun ke Baitul Maqdis. Turun ke Baitul Maqdis, kemudian pergi ke Mesir, duduk di Baitul Maqdis, dan meninggal dekat sana tu, dekat Hebron. Maksudnya pindah susah dan sebagainya. Itu Nabi Ibrahim AS. Seterusnya, Nabi Musa sabar atas kegigihan beliau membawa kaum Bani Israel dari perhambaan dan dihambat tentera Fir'aun. Okey, Nabi Musa pun sama, bukan senang Okey. Jadi Nabi Musa AS ni antara yang masyhurnya adalah Fir'aun yang ambil dia tu adalah Fir'aun bapa. Yang dia lawan dia tu adalah Fir'aun anak. Ramses II tu anak putera mahkota yang sama-sama besar dengan dia. Yang ambil tu bapa. Jadi maknanya bapa Fir'aun yang pertama tu, Ramses I tu bapa kepada Ramses II. Dia yang jumpa Nabi Musa AS. Dia yang perintahkan untuk dibunuh anak-anak lelaki bawah 2 tahun. Jadi Sayyidatina Aisyah, isteri Fir'aun bapa ni, dapat anak ni, kemudian dia kata janganlah bunuh, belalah. Maka dibela, dibesarkan sama dengan Ramses II. Maknanya adik-beradik angkat dia lah. Maka dia membesar bersama. Bila membesar bersama, dia rasa dia tu putera mahkota juga. Putera mahkota. Jadi bila dia besar, ada kawasan-kawasan dia pun pergi satu hari pergi melawat. Bani Israel maknanya mengejek dia. Dia kata, Musa, jangan, bahasa tak senang faham jangan perasan sangatlah kau tu putera mahkota. Kau tu Bani Israel macam kita ni Maka dia tak boleh terima dia. Balik tanya mak dia, mak betul ke saya sebenarnya Bani Israel? Lepas tu mak dia kata sebenarnya betul. Mak jumpa kau ni dekat ni dekat tepi sungai. Itu yang dia tak boleh terima pada permulaan. Jadi peristiwa kemudian peristiwa dia ada berlaku pergaduhan antara Bani Israel dan juga orang Mesir, orang Kibti. Maka ketika itu dia sudah membela Bani Israel. Ada yang riwayat mengatakan ditolaknya, ada yang kata ditumbuknya sebab dia kuat meninggal orang Kibti ni. Maka kecohlah cerita, putera mahkota bela Bani Israel. Itu yang dia keluar daripada Mesir pergi ke Madian. Madian sana jumpa dengan Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ni dia ada anak perempuan, pendekkan cerita, kahwin dengan anak perempuan Nabi Shu'aib. Minggu lepas kita dah belajar ada 4 orang Nabi daripada bangsa Arab. Nabi Shu'aib AS, Nabi Hud AS, Nabi Saleh AS, dan Nabi kita Muhammad SAW. Salinkan balik kalau kita tak ingat. Kenapa saya suruh salin? Sebab sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Lepas tu disuruh dobit. Kalau belajar pondok tu, dobit tu maknanya tulis tepi-tepi kitab lah. Sebab sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. 4 orang Nabi Bani Israel daripada bangsa Arab, iaitu Nabi Shu'aib AS, Nabi Hud AS, Nabi Saleh AS, dan Nabi kita Muhammad SAW. Okay? Yang lain pada bangsa-bangsa lain dan juga Bani Israel. Jadi bapa mertuanya Nabi Musa ni adalah bangsa Arab lah, Nabi Shu'aib. 10 tahun duduk kat sana, dengar bapa meninggal. Ramses I meninggal, bapa meninggal. Naik adik-beradik dia ni adik naik je raja dah rupanya. Nak ziarah adik lah. Itu yang dia start nak balik ke Mesir balik. Sampai dekat Mesir, sampai dekat Bukit Tur Sina, itu dapat wahyu. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, dia dah melampau batas. Rupanya yang adik ni lagi teruk daripada bapa. Adik ni sampai mengaku Tuhan. Jadi itu yang dia pergi Mesir. Pergi Mesir tu 2 tujuan dia. Pertama apa? Pertama, mengajak balik Fir'aun, kau ni bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Satu. Yang keduanya iaitu
bebaskan Bani Israel daripada lafaz penghambaan. Okey, Bani Israel ni dia duduk kat Mesir kan, ingat tak minggu lepas kan, Nabi Musa kan daripada sekitar Jerusalem sana, jadi dia kena bawa ke Mesir. Itu yang Bani Israel berada di Mesir. Jadi bertahun-tahun duduk di Mesir. Jadi atuk-atuk dia orang ni melafazkan lafaz penghambaan dengan orang Kibti. Okeylah, kita ni dah baik sangat, kita Bani Israel ni akan khidmat kepada bangsa Kibti sebagai hamba. Itu yang kenapa Nabi Musa ataupun orang Israel tak boleh cabut lari je. Kenapa tak boleh cabut lari je? Padahal dia seksa kita lari je lah. Sebab lafaz penghambaan tu. Jadi maknanya lafaz penghambaan tu yang kena lepaskan dulu. Kan? Jadi maknanya izhab ila fir'aun innahu tagha, dua. Satu, bebaskan lafaz penghambaan. Yang keduanya, balikkan bahawa penyembahan Allah tu satu. Benda tu mudah ke? Susah Lepas tu dia sebagai pada ulul azmi. Jadi maknanya pendekkan cerita, maka dalam nak misi kedua-dua ni, Allah tunjukkan banyak mukjizat. Tiba-tiba laut jadi mana air, sumber air jadi darah, belalang-belalang banyak, katak banyak kan. Maksudnya banyaklah. Itu yang last sekali Nabi Musa jumpa Firaun, jumpa Ramses II ni. Dia kata, "Dek, ginilah cerita dia." Last kan, setiap kali datang benda masalah, maksudnya awak minta supaya saya doa pada Allah ni, tarik balik. Bila tarik balik tak nak beriman pula kan. Last kali ni kalau tak nak beriman, dulu bapak kita pernah bunuh anak bawah 2 tahun. Kalau tak nak beriman juga, mana-mana anak yang tak beriman bawah 2 tahun juga, maka Allah akan ambil mati kan. Kebetulan Ramses II ada anak kecil, putera mahkota bawah 2 tahun. Bapak dulu pernah suruh bunuh anak bawah 2 tahun kan. Akan benda yang sama berlaku. Maka Nabi Musa balik pada kaum dia. Seluruh Bani Israel minta buat sembelihan korban. Kan? Tarikhnya bila? 10 Zulhijjah. Sama macam tarikh disyariatkan balik korban kat kita. Jadi syariat korban tu zaman Nabi Ibrahim disyariatkan, zaman Nabi Musa disyariatkan balik, zaman Nabi kita disyariatkan balik. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu pun sembelih korban. Jadi pada malam itu, mana-mana rumah yang ada darah korban, malaikat bala tak datang. Kan? Yang tak ada, mati anak bawah 2 tahun, termasuk anak Ramses II. Maka pagi itu Ramses pun bangun-bangun, anak dia meninggal, marah dia. Apalah Musa, kau punya Tuhan ni kan, aku tak nak beriman, mati pula anak aku kan. Maka marah. Dia kata, ginilah kau nak sangat kan, nak sangat supaya Bani Israel dibebaskan. Dah, aku bebaskan seluruh Bani Israel, berambuslah semua daripada Mesir. Terlepaslah lafaz penghambaan. Barulah Nabi Musa boleh bawa semua Bani Israel keluar. Kenapa sebelum tu tak bawa? Sebab lafaz penghambaan itu kan. Maksudnya bawa keluar. Jadi keluar sampai ke Laut Merah kan? Keluar sampai ke Laut Merah, iaitu 1 Muharram. 1 Muharram tu dah sampai kat laut. Maka pergi ke arah laut tu, maka waktu tu Firaun kata, "Uish, kosong dah Mesir. Tak ada orang nak kerja dah. Sebab semua dah keluar." Dia kata, tak guna punya Musa. Alang-alang meninggal, alang-alang mati, biar semua mati. Tu dia kejar balik. 1 Muharram kejar balik. Jumpa Nabi Musa dekat Laut Merah tu 10 Muharram. Genap sebulan. 10 Zulhijjah, 10 Muharram. Genap sebulan. Itu yang dibelahkan laut pada 10 Muharram. Maka Nabi Musa pun lepas. Maka Firaun cuba kejar, dikatupkan balik. Jadi Nabi Musa tu, kenapa ulul azmi? Sebab susahnya tu, bukan mudah Dia nak bawa cerita kaum dia tu, bersabarnya itu, itu digelar sebagai ulul azmi. Okey, kemudian seterusnya Nabi Isa. Nabi Isa sabar kerana beliau tidak pernah membuat rumah. Dalam erti beliau hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara kesabaran Nabi Muhammad sudah sangat. Nabi Isa dulu kita cerita. Apa susahnya Nabi Isa? Okey. Nabi Isa ni daripada kecil dia lahir daripada rahim satu orang perempuan yang mulia, iaitu Sayyidatina Maryam. Okey.
Maryam ni anak angkatnya Nabi Zakaria. Anak angkat Nabi Zakaria. Jadi Maryam ni asal daripada Nazares. Nazares ni 200 km daripada Jerusalem. Jadi dibesarkan Maryam ni, berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Jadi apabila dah besar, dia berulang ke kampung dia. Macam nak senang faham, 200 km mana? Sini ke mana 200 km? Melaka dia. Balik Melaka lah, contoh. Ataupun kalau ke atas tu mungkin ke Ipoh lah. Jadi maknanya sebulan sekali dia akan balik Ipoh. Bukan balik Ipoh nak senang faham. Nazares tu Nazares. Berulang Ipoh, Jerusalem. Ipoh, Jerusalem. Sampai satu ketika balik kampung dekat Nazares, satu tempat bernama Bisyarah. Tambahkan kat catatan kita tu. Bisyarah ni malaikat jumpa dia, cerita akan mengandungkan Nabi Musa. Nabi Isa. Patah balik Jerusalem dah mengandung. Macam mana nak cerita? Kan? Maka orang kata, kau kan keturunan mulia, macam mana nak mengandung ni? Maka ketika itu dia lari, dia bawa diri pergi ke Baitul Laham. Baitul Laham ni 20 km dari Jerusalem, lahirkan Nabi Isa kat sana. Maka ingat dah lahir okey dah. Alaiki udah ila Urushalim. Kau kena balik ke Jerusalem balik. Alamak, ingatkan settle lah. Allah perintahkan balik ke Jerusalem. Balik ke Jerusalem, nak cakap macam mana? Orang tuduh dia mengandungkan anak luar nikah. Jadi dengan membawa anak kecil itu, Nabi Isa bercakap. Nabi Isa bercakap bahawa aku ni adalah hamba Allah. Maknanya diperintahkan aku untuk solat madum tu hayya, selagi mana aku hidup dan sebagainya. Ingatkan, okey, selesailah. Anak dah bercakap. Jadi tak adalah tuduhan mengandungkan anak haram. Rupa-rupanya kecil-kecil bercakap pun jadi masalah juga. Raja rasa tercabar. Kecil-kecil boleh bercakap, besar-besar macam mana nanti? Raja nak bunuh dia ni. Dibawa lari pergi ke Mesir. Di satu tempat nama Bahat Nasa. Silenkan nama ni. Bahat Nasa. Di satu tempat bernama Bahat Nasa. 4 tahun duduk di Bahat Nasa. Raja meninggal. Raja Herod the Great meninggal. Barulah rasa selamat daripada Mesir balik kampung ke Nazares. Jadi Nabi Musa dibesarkan, Nabi Isa dibesarkan di Nazares. Dekat Nazares sana. Nazares dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Dalam bahasa Arab Nazares tu Nasirah. Sebab itu orang-orang Kristian dipanggil dalam bahasa Arab orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani? Orang daripada Nazares. Jadi besar kat Nazares. Itu yang berlaku banyak peristiwa. Kan kita dengar macam mana orang Bani Israel diubah jadi monyet. Kunu kirdatan khasiin. Itu sebab kat Nazares lah. Sebab kat Nazares tu ada satu tasik, nama dia Tasik Galili. Tasik Galili ataupun Buhairah Al-Jalil, kan, kalau dalam bahasa Arab. Tasik Galili, Tasik Galili ni besok akhir zaman, antara tanda Ya'juj dan Ma'juj nak keluar, kering Tasik Galili. Dan Tasik Galili saban tahun akan kurang 1 meter air. 1 meter. Kalau konsisten 1 meter dia turun, dia tinggal 50 meter je dalam dia. Mana lagi 50 tahun lah nak kering. Kalau konsisten lah 1 meter. Okey. Sampai dekat Nazares, dia besar kat Nazares, besar kat Nazares. Maka dah kat Nazares, dengar cerita orang dekat Jerusalem telah merubah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka daripada Nazares dia pun datang ke Jerusalem. Nak senang faham? Ustaz kampung, nak senang faham, datang ke Kuala Lumpur.
Kemudian sampai ke Kuala Lumpur, marah-marah Ustaz Kuala Lumpur. Tentulah Ustaz Kuala Lumpur marah balik. Kau ni siapa? Kan? Nak salah faham bukan macam tu, nak salah faham. Jadi sampai dekat Jerusalem, orang Jerusalem tak terima dia lah. Ahli kitab tak terima dia. Maka dituduhlah dia ni sesat. Dah lah sesat, dia kata ada skandal pula. Dia kata, nak salah faham, dah lah ustaz kampung, ada skandal pula. Skandal dengan siapa? Dengan satu orang perempuan ni kawan dia berdakwah. Nama orang perempuan ni Maryam Majdaliyah. Maryam Majdaliyah. Maryam daripada kampung Majdal. Maryam Majdaliyah. Ataupun versi kalau orang putih, Mary Magdalene. Siapa biasa dengar kalau baca kisah-kisah dia, Mary Magdalene, Maryam Majdaliyah. Ada kata, dah lah ustaz kampung ada skandal pula dengan Mary Magdalene ni, Maryam Majdaliyah ni. Maka di fitrah akhirnya nak dibunuh. Itu yang Allah sebut, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tapi diserupakan dengan seseorang. Maka Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau ikut hadis langit kedua. Tapi nak ceritanya susahnya perjuangan dia. Dah lah kena daripada kecil, Nabi Isa daripada kecil kena tuduh itu ini dan sebagainya. Dia daripada kecil Nabi Isa tu. Okey, last sekali. Ulul azmi adalah sila. Terima kasih. Sementara kesabaran Nabi Muhammad sudah sangat masyhur dan tidak asing lagi di telinga kita. Okey, so cerita Nabi Muhammad saya tak cerita lah sebab kita dah tahulah sebab Nabi kita betapa sukarnya baginda berdakwah untuk kaum dia. Dan sebenarnya cabaran yang paling mencabar Nabi SAW, dia bukan diutus untuk bangsa Arab semata-mata. Dia diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang lagi besar. Maksudnya cabaran itu. Jadi kalau bangsa Arab semata-mata okey, ini yang dakwah dia tu perlu lebih lagi. Lepas tu Nabi pesan bersahabat-sahabat supaya sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Saya rasa kita dah tahu dah mana sejarah kita Muhammad. Saya tak syarah di sini dah. Okey, jadi ulul azmi ini disebut dalam Al-Quran. Silakan. Pendapat di atas berdasarkan firman Allah, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Al-Ahzab 7. Okey, jadi maknanya kami ambil daripada nabi-nabi itu perjanjian, dan daripada engkau tu makna Muhammad, daripada Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza, makna perjanjian yang dan teguh. Makna susah pun kena sampaikan. Itu dipanggil nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi yang maksudnya mempunyai keazaman yang cukup tinggi. Okey, jumlah para nabi dan juga rasul. Okey, silakan. Jumlah nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis sahih disebut bahawa jumlah nabi-nabi Allah adalah 124,000 dan jumlah rasul-rasul Allah adalah 313. Dalam sebahagian riwayat lain adalah 314 dan riwayat lain lagi menyebut berjumlah 315. Okey, jadi jumlah nabi ada 124,000 orang daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. 124,000 orang. Daripada 124,000 orang ni, maka 313 dilantik menjadi rasul. So kita dah tahu dah apa beza Nabi dan juga rasul. Ada pendapat kata 314, ada pendapat kata 315. Maknanya yang masyhur 313 dilantik menjadi rasul. Dan di antara 313 dilantik menjadi rasul, 25 disebut dalam Al-Quran. So maksudnya yang kita baca lah, yang pada minggu lepas, 25 tu yang disebut dalam Al-Quran, yang kita kenal nabi-nabi itu. Okey.
Seterusnya itu kita boleh baca sendiri je. Itu pembahasan-pembahasan dari ayat Quran mengenai jumlah Nabi dan juga Rasul. Okey. Kita terus kepada muka surat yang ke-24. Syariat Rasul dan juga nasakh. Syariat Rasul dan juga nasakh. Muka surat 24. Okey, sila. Syariat Rasul dan nasakh. Telah selesai perbahasan kita bahawa ada beza antara Nabi dan Rasul. Sementara ulama masih berbeza pendapat. Apakah Rasul pasti mempunyai syariat baru atau tidak? Menurut majoriti ulama, Rasul tidak wajib mempunyai syariat baru kerana kadang-kadang mereka menyampaikan syariat Nabi sebelumnya. Sementara menurut pendapat yang lain, Rasul pasti mempunyai syariat baru sehingga Nabi-Nabi yang tidak mempunyai syariat baru seperti Nabi Daud atau Nabi Sulaiman tidak dapat disebut sebagai Rasul. Pada pendapat yang terakhir ini bukan pendapat majoriti. Okey, so jadi syariat ni benda apa? Okey, syariat ni adalah jalan hidup. Jalan hidup. So, jadi adakah setiap nabi, setiap rasul mempunyai syariat tersendiri? Makna jalan hidup tersendiri. Okey. Jadi ada pendapat nabi-nabi mesti kena ada syariat. Maknanya ada hukum hakam, jalan hidup tersendiri. Ada kata tak, kan? Jadi maknanya pendapat yang majoriti tak. Maksudnya ada nabi-nabi dan rasul-rasul, ada rasul-rasul dia menyambung syariat nabi terdahulu. Contoh macam katakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dia tak ada syariat sendiri. Syariat dia adalah syariat Nabi Musa AS. Kalau kita ingat tarikh kan, Nabi Musa tu lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi. Minggu lepas kita dah belajar. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia tidak membawa syariat dia sendiri. Dia ikut syariat Nabi Musa AS. Maksudnya, jadi tidak semua Nabi-Nabi itu ada syariat dia. Okey? Jadi maknanya ada khilaf, tapi majoriti dia begitulah. Okey. Seterusnya. Kemudian yang dimaksudkan dengan nasakh syariat, iaitu penghapusan syariat, adalah furu' syariat yang berkaitan dengan tata cara beribadah, halal menghalalkan, atau haram mengharamkan dan lain-lain. Bukan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, yakni tauhid, iman terhadap kitab Allah dan hari akhir, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, akhlak yang mulia dan lain-lain. Artinya, yang berkaitan dengan akidah dan seterusnya tersebut, mulai masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah mengalami nasakh sama sekali. Okey. Jadi syariat ni ada dua bentuk. Maknanya jalan hidup ataupun cara hidup yang diajarkan. Satu bentuk akidah. Akidah ni iaitu mengesakan Allah. Jadi ajaran tauhid. Tauhid ni maksud dia wahid, esa. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak berubah. Zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad, sampai akhir zaman pun maknanya itu tak berubah. Risalah Nabi mengenai tauhid, iaitu mengesakan Allah. Jadi benda ni dah kadang-kadang ada nabi-nabi setengah-setengah zaman Nabi, antara Nabi dengan Nabi berubah. Kaum tu dah ajak menyembah patung lah apa, maka datang Nabi bawa balik tauhid, mengesakan Allah. Sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu tak berubah. Yang berubah dia adalah yang bahagian hukum hakam ni. Itu berbeza. Contoh, syariat Nabi Musa, kalau dalam dalam bab babi ni, dia tak ada samak. Maksudnya kena babi, baju ni buang terus. Kalau kena badan ada cara cuci dia. Babi buang terus. Sebab itu benda halal ataupun haram dalam syariat Nabi Musa lebih keras lagi, lebih ketat lagi. Halal dalam bahasa Hebrew dipanggil kosher. Jadi orang Yahudi takkan makan babi. Dia memang keras dalam bab tu. Orang Islam pun sama. Orang Nasrani dah diubah. Dia boleh makan babi. Padahal Nabi Isa tak pernah. Maksudnya tak ada nabi yang menghalalkan babi lah. Tak ada nabi. Sebab itu besok waktu Nabi Isa AS turun balik ke muka bumi, ingat tak kalau kita pernah belajar,
Nabi Isa akan menghapuskan dua benda. Lepas dah settle Dajjal ni, dia akan menghapuskan dua benda. Satu, salib. Sebab salib tu fitnah pada dia. Yang keduanya, babi yang dibela. Babi yang dibela, fitnah pada dia juga. Kan, sebab dia tak pernah menghalalkan babi. Kan, maksudnya, jadi kalau baca hadis tu semata-mata, macam babi. Uish, apa sebab babi kat hutan tiba nak diburu kan? Tak, dia babi yang dibela. Sebab dia fitnah pada syariat dia kan. Jadi maknanya jadi yang itu macam syariat Nabi Muhammad ada sama atau sertu. Ada babi kita pakai air tanah. Bagi orang Yahudi tak ada. Baju kena babi buang terus. Ni kapet dia kena babi kena buang terus. Itu syariat. Hukum makam ada nasikh. Ada nasakh tu maknanya ada benda yang maknanya syariat kemudian dihapuskan syariat yang terlepas dari sudut hukum makam. Tapi sudut akidah tak ada. Akidah sama. Akidah mengesahkan Allah itu sama. Tauhid dipanggil ya, mengesahkan Allah. Okey, terus tak? Syariat Nabi yang dinasakh oleh Nabi setelahnya bukan bererti nasakh secara total, tetapi mungkin sebahagian syariat saja. Dalil bahawa akidah atau tauhid mereka sama adalah hadis Al-anbiya'u ikhwatun min alati wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara dari ayah yang ibunya berbeza-beza dan agama mereka satu. Hadis riwayat Muslim. Okey, jadi maknanya ada yang maknanya bukan semua dinasahkan. Bukan semua yang maknanya dipadam. Contoh macam syariat korban. Korban Nabi Ibrahim ada, zaman Nabi Musa ada, disyariatkan balik pada kita, Nabi kita Muhammad SAW. Haji zaman Nabi Ibrahim ada, disyariatkan balik kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya ada yang dinasahkan, ada yang nasah sebahagian. Tapi bab tauhid tak, tauhid sama. Itu dipanggil syariat Rasul dan juga nasah dalam tajuknya. Okay, seterusnya silakan. Imam Nawawi berkata bahawa pokok-pokok agama yakni tauhid dan juga ajaran akhlak para nabi adalah sama walaupun sifatnya berbeza, sementara furu' syariat mereka berbeza-beza. Sementara dalil tentang bahawa Rasul mempunyai syariat yakni furu' fikih yang berbeza adalah likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Maidah 48. Okey, so ini maknanya Nabi SAW sebut bahawa dalam Quran Allah menceritakan bahawa bagi setiap umat itu dia ada syir'atan wa minhaja, syariat kan, atau syariat dan juga aturan ataupun minhaj ni manhaj, iaitu cara lah, jalan-jalan cara hidup yang jelas ataupun yang terang. Okey. Perbahasan seterusnya dalam bab ini habis kat situ, habis kat sini, sebab seterusnya ini adalah membincangkan adakah Nabi pertama tu Nabi Adam ke ataupun Nabi Nuh. Itu kita boleh baca sendiri, dia straightforward je kan. So bahasa seterusnya, jadi yang dalam bab ni adalah mengenai syariat dan nasah telah dibincangkan sampai kepada yang kita baca ni lah. Okey, jadi kita boleh buka kepada muka surat yang ke-32, tajuk terakhir pada malam ini, iaitu mukjizat dan irhash. Mukjizat dan irhash. Apa tu mukjizat, apa tu irhash? Okey. Dalam dunia ni setiap benda berlaku dengan dipanggil sunnatullah. Okey, salinkan benda ni biar kita faham ya. Sunnatullah ni maknanya peraturan alam. Peraturan alam ya. Peraturan alam. Jadi setiap benda dalam dunia ni dia ada sunnatullah dia, peraturan alam. Okey. Peraturan alam ada dua. Satu dipanggil alami. Alami ni nak senang faham dalam alami ni nak senang faham adalah Allahumma salli ala Muhammad, benda-benda yang berkaitan dengan hukum alam. Okey, alam ini hukum alam. Contoh, api itu membakar. Api itu membakar. Jadi maknanya kita jumpa api dekat Ceras dengan kita jumpa api dekat Bangkok sama je, dia akan membakar.
Kita jumpa api dekat China, kita pergi China, jumpa api dekat US, sama je, api tu membakar. Kan? Itu sunatullah, dia panggil alami. Dia panggil apa nama, hukum alam dia lah. Ataupun dipanggil apa, law of nature. Kalau bahasa nak sampam, kalau bahasa Inggeris law of nature, maknanya hukum alam ni lah. Itu benda yang berlaku. Okey. Yang keduanya dipanggil sebab musabab. Sebab musabab. Sebab musabab ni iaitu cause and effect. Cause and effect yang maknanya buat tu benda dah ada kesan dia. Contoh, kalau kita belajar akan pandai, akan fahamlah benda tu. Kita berusaha akan berjaya. Manjada wajada. Itu maknanya hukum alam. Hari ni kalau dia kata kita nak supaya pokok tu tumbuh, kena tanam. Itu cause and effect, kena ada sebab musabab ya. Nak bahagia rumah tangga, kena usahakan. Dia takkan tiba-tiba bahagia, tak ada. Kan? Bergaduh, belajar cara memujuk, kan? Belajar bertimbang rasa, itu nak bahagia. So maksudnya dia ada cause and effect, dia ada sebab musabab dia. So sunatullah ni ada dua kan. Satu law of nature, hukum alam. Yang keduanya sebab musabab. Okey. Tapi ada keadaan-keadaan dipanggil di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Benda-benda ajaib lah. Benda-benda ajaib ada di luar kebiasaan. Biasanya api tu membakar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim, api tu sejuk tak membakar dia. Pelik ni kan? Pelik ni kan? Itu luar biasa kita panggil. Jadi luar biasa tu dia ada 5 keadaan. Apa tu luar biasa? Di bahasa Islam apa tu luar biasa? Ada 5 keadaan. So maknanya luar biasa 5 keadaan. So dalam keadaan biasa dipanggil sunnatullah. Sunnatullah tu maknanya hukum alam ni akan berlalu lah. Dan Allah sebut walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan dapati sunnatullah tu berubah-ubah. Itulah benda dia. Tapi ini di luar kebiasaan ni. Biasanya pisau tu tajam. Tiba-tiba ada orang kena pisau tak lut. Ini luar biasa ni. Luar biasa itu ada 5 keadaan dia. Jom kita baca. Mukjizat dan irhaj. Okey, mula-mula Ustaz. Ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah telah membahagi hal-hal luar biasa yang keluar dari manusia, yakni khariqah lil adah, menjadi 5, iaitu okey, gariskan istilah dia. Luar biasa ni dalam bahasa Arab, bahasa kitab dia dipanggil khawarikul adah. Khawarikul adah. Adah tu adat. Khawarik tu maknanya yang mencari adat. Maknanya yang tidak biasa bagi adat. Tidak biasa bagi kebiasaan. Khawarik adah. Khariqul adah ataupun khawarikul adah. Itu istilah dia. So jadi kalau at least paling kurang kalau orang sebut tu kita okey, khawarikul adah tu istilah untuk kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ni dia ada 5 keadaan dia. Kejadian luar biasa dipanggil khawarikul adah. Okey. Yang pertama, tuliskan situ yang pertama, mukjizat. Yang pertama, kejadian luar biasa tu dipanggil mukjizat. Silakan Ustaz. Mukjizat adalah hal luar biasa yang keluar dari Nabi atau Rasul sebagai bukti bahawa risalah yang dibawanya adalah benar dari Allah. Dan mukjizat tersebut harus bersamaan dengan pengakuan sebagai Nabi disertai ketidakmampuan lawan menentangnya. Mukjizat ini tidak boleh dipelajari atau diusahakan sebagaimana darajat nubuwah. Oleh sebab itu, salah satu penyebab kekufuran kaum ahli falsafah adalah mengingkari ketetapan ini, bahawa darajat nubuwah menurut mereka boleh dipelajari. Okey, jadi benda yang khawarikul adah ini ataupun luar kebiasaan, kalau pada Nabi dia panggil mukjizat. Jadi Nabi-Nabi ni banyak mukjizat-mukjizat dia, benda-benda pelik. Contoh Nabi Ibrahim tak lut ke api. Okey. Contoh apa? Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan haiwan. Dia boleh faham bahasa haiwan. Nabi Daud ni dia boleh melentulkan besi. Besi ni tuan-tuan sekalian, besi ni untuk dia jadi lembut, dia punya
temperature dia 750 darjah Celsius. 750 darjah Celsius ni dia boleh jadi lembut ya. 100 darjah Celsius air boleh menggelegak. Besi belum lagi. Sampai lebih kurang 700 darjah Celsius dia akan lembut, boleh dicanai. Canai bentuk apa-apalah kita bentukkan. Untuk dilebur 1500 darjah Celsius. Lebur cair, melting, cair ya. Boleh bayang tak? Dalam ketika nak mukjizat Nabi Daud itu melenturkan besi, berapa panas tangan dia tu? Berapa panas tangan dia tu yang dia boleh leburkan besi tu? Kalau itu terkena manusia macam mana tu tapi dalam keadaan biasa tak ada. Biasa. Dia salam orang biasa. Tapi ketika dia nak letur besi tu, tangan itu berapa panas tangan itu. Kalau ikut keadaan biasa. Tapi khawarikun adah, mereka keadaan luar biasa. Bagi Nabi dipanggil mukjizat. Nabi kita Muhammad boleh belah bulan. Macam mana nak belah bulan tu, tuan-tuan sekalian? Macam mana belah bulan tu? Belah benda lain, logik bulan boleh belah macam mana? Nabi kita Muhammad dekat satu peperangan, air tak cukup. Nabi minta bekas air, celup tangan, keluar. Air tak berhenti, kita ambil kejap lagi bekas, celup, kan ada air menitis kan? Lagi seminit, berhentilah air tu. Ini celup, air tu tak berhenti-berhenti. Boleh digunakan sampai 3,000 orang tentera. Itu mukjizat. Maksudnya benda pelik. Khawarikun adah. Kalau bagi manusia dipanggil, bagi Nabi dan Rasul dipanggil mukjizat. Okey. Yang kedua dipanggil irhash. Tuliskan nombor kedua tu. Nombor kedua tu irhash. Okay, silakan. Irhash adalah hal luar biasa yang keluar dari seseorang yang hendak menjadi Nabi. Dan menurut pendapat yang kuat, seluruh Nabi diangkat ketika mereka telah mencapai umur dewasa, iaitu umur 40 tahun. Okey, jadi Nabi-Nabi, bakal Nabi ni, dia ada kejadian-kejadian luar biasa dia. Jadi kejadian luar biasa dia, sebab dia bukan Nabi lagi, dia panggil irhash. Kan? Dia belum Nabi lagi. Contoh, kalau satu hari nanti kita boleh pergi ke Syria. Pergi Syria, dekat Syria sana tu ada bekas tapak pasar lama. Pasar lama dekat pasar lama situ, dekat situ tu Nabi SAW pernah duduk atas unta. Pakcik Nabi Abu Talib, dia bawa Nabi pergi berniaga, pergi ke Syam, pergi tanah Syam dekat bekas pasar lama tu. Jadi satu hari lepas dah habis berniaga, lepas dah habis maknanya macam expo tu lah, saya faham expo tu, ahli kitab panggil rombongan Abu Talib, panggil, dia kata jemput makan. Jadi Abu Talib kata, Muhammad, kau tunggu dekat luar, maksudnya tunggu dekat jaga barang-barang perniagaan lah. Jadi Nabi tunggu tu atas unta. Batu yang unta tu duduk mencair. Ada bekas sampai sekarang tapak kaki unta itu. Dipanggil mabrukun naqah. Salin. Jadi kita tahu, ataupun nak tambahkan nanti boleh Google ke apa ke, saya pun tak tahu kat Google ada ke tak. Mabrukun naqah. Maknanya bekas tapak kaki unta yang Nabi jaga barang perniagaan tu. Sedangkan Nabi umurnya kurang lebih 12 tahun. Belum Nabi lagi. Tapi kejadian pelik itu bagi bakal Nabi dan Rasul dipanggil irhash. Kan? Itu kedua. Maknanya, tapi ulama ada pendapat bahawa irhash tu karamah. Bawah tu disebut. Silakan. Terus Karamah adalah hal luar biasa yang muncul dari tangan waliullah serta tidak dapat dipelajari atau dengan mengamalkan wirid-wirid khusus. Waliullah adalah seorang yang sempurna dalam mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Okey, jadi maknanya bagi waliullah, wali ni orang yang rapat Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada kejadian luar biasa juga. So dipanggil karamah. Karamah. Kalau kita pergi ke Surabaya, dekat dengan makam Sunan Ampel, ada satu masjid. Masjid itu dinamakan Masjid Kiai Bolong. Siapa orang Jawa kat sini boleh terjemahkan tak?
betul tak makhraj saya tu Kiai Bolong. Bolong ni maknanya lubang. Lubang ya. Waktu Kiai Bolong ni dirikan masjid tu, dia kata okey, kita punya kiblat arah sini. Dipertikaikan oleh orang setempat. Pak Kiai, apa betul ke kiblatnya sini? Kok tak percaya dekat aku ya, kan? Dibuat lubang dekat mihrab. Okey, lubang, kau tengok. Orang tengok, kok nampak Kaabah gitu ya. Jadi masjid itu dinamakan Masjid Kiai Bolong. Ada sampai sekarang. Dia itu waliullah. So benda kejadian itu dipanggil karamah. Bagi orang-orang waliullah ni ya. Silakan. Seterusnya. Sebagian ulama seperti Said Abdul Rahman Al-Masyhur dalam buku Al-Mustarsyidin termasuklah irhaj dalam jenis karamah. Dan termasuk jenis karamah pula adalah ma'unah. Jadi sebagai ulama kata irhaj tadi adalah karamah. Ada ulama kata irhaj bukan karamah. Irhaj untuk bakal Nabi. Okey, seterusnya. Yang keempat. Okey, yang keempat. Mana kejadian luar biasa yang keempat, istilah dia. Silakan. Ma'unah adalah hal luar biasa yang muncul dari mukmin yang taat, tidak fasik dan tidak pula terbuai dengan hal luar biasa tersebut. Berbeza dengan kemampuan orang-orang yang merasa dirinya mempunyai kemampuan lebih sehingga ia terbuai dan lahirlah kesombongan atau merasa mempunyai kelebihan. Okey, kejadian luar biasa bagi orang-orang biasa. Orang biasa ni maknanya hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, mana orang beriman, tapi dia tak sampai wali Allah. Biasa-biasa sembahyangnya biasa, zikirnya biasa, puasanya biasa-biasa, datang kuliah pun biasa-biasa, mengantuk-mengantuk macam tu lah Tapi oleh kerana dia tu orang yang baik, kadang-kadang ada kejadian luar biasa bagi dia. Itu dipanggil ma'unah. Istilah dia ma'unah bukan al-ma'unah Bukit Jenalik tu. Bukan dia ma'unah, istilah dia ma'unah ni. Dan mungkin antara kita pernah rasa benda tu. Kita tak mungkin tak perasan. Benda-benda yang benda ni macam mana? Ikut logik susah nak buat tapi boleh buat. Maknanya ma'unah. Ma'unah ni maknanya pertolongan luar biasa bagi orang yang biasa-biasa, tak wali Allah. Mungkin kita macam kita ni tapi dapat benda tu. Itu dipanggil ma'unah. Okey. Kemudian Ustaz, istiraj adalah suatu yang luar biasa yang keluar dari orang fasik yang terwujud dengan kemampuannya. Okey, dan istilah istidraj. Okey. Istidraj ni adalah orang yang nak berusaha mendapatkan benda luar biasa ni. Dia berusaha dapatkan, okey. Dan dia usaha dia tu dengan cara yang tak betul. Allah bagi juga, tapi istilah dia istidraj. Contohnya orang nak boleh jalan atas air. Macam mana Nabi Isa contohnya kan, boleh jalan atas air contohnya. Dia pun mengamalkan benda-benda termasuk sihir. Maka Allah bagi juga boleh jalan, tapi itu istidraj dia panggil. Mana Allah bagi tapi dalam keadaan yang Allah maknanya biar dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istidraj, itu istilahnya. Seterusnya. Sihir adalah hal luar biasa dari orang yang fasik atau orang kafir dengan mempelajari sebab-sebab tertentu. Masuk kategori sihir adalah tukang nujum, dukun yang suka menelek, yakni kahin, sulap dan lain-lain. Ingin lebih jauh mengetahui tentang masalah ini, silalah tengok kitab Bughah Al-Mustarsyidin dan Al-Fawaid Al-Makiyah atau kitab-kitab yang lain. Okey, nak belajar pasal benda-benda luar biasa ni, maknanya boleh rujuk kitab-kitab yang demikian. Ataupun nanti insya-Allah kita boleh buka kitab bahagian benda-benda yang maknanya luar biasa ini. Okey, sebagai penutup je. Okey. Ada setengah-setengah amalan Nabi ajarkan kepada kita. Benda tu ada, siapa yang buat benda tu dia dapat dua benda. Satu dipanggil pahala, satu lagi dipanggil fadlah. Fadlah ni kelebihan amalan. Kelebihan amalan tu ada juga maknanya setengah-setengah amalan, kalau kita amal dia bukan saja dapat pahala tapi dapat fadlah. Fadlah tu kelebihan amalan. So maksudnya jadi boleh juga nak amalkan, tapi ulama kita sebut jangan tumpulah kepada kelebihan amalan itu, sebab takut kita tertipu dengan syaitan. Amal-amal solat duha, kenapa? Nak dapat pahala solat duha satu, nak dapat kelebihan murah rezeki. Alhamdulillah, bagus.
tapi takut tertipu dek syaitan. Beramal bertahun-tahun, tiba-tiba kita rasa, tak murah-murah rezeki pun, malas aku dah sembahyang duha, maka kita meninggalkan sembahyang duha tu. Dia takut kita mengamalkan satu benda tu, mengharapkan fadlah semata-mata, takut kita tertipu dek syaitan. So amalkan amalan-amalan yang ada kelebihan, tapi niatkan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kalau redha, lebih daripada tu pun kita boleh bagi. Allah boleh bagi lebih daripada tu pun. Kita sembahyang duha, kita memang ada kelebihan murah rezeki, tapi sebab kita nak cari redha Allah, secara tak perasan Allah bagi lebih daripada tu. Mungkin tak nampak kita murah rezeki tu, tapi rupanya dapat kesihatan. Makin berumur makin sihat, makin sihat, makin sihat, makin sihat. Mungkin dapat anak yang soleh, mungkin dapat isteri yang solehah, suami yang soleh. Sebab Allah kalau redha, lebih daripada tu Allah boleh bagi. Allah sebut dalam Quran kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahawa siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar bagi permasalahannya dan dikurniakan rezeki sumber yang tidak disangka-sangka. So kalau nak beramal, niat untuk dapat benda-benda fadlah ni, maknanya bagusnya ubahkan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Okay, sekian saja insya-Allah. Panjang umur berrezeki, kita jumpa untuk kelas akan datang. Aqulu qauli ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan berikan manfaat kepada apa yang kami pelajari ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Kita akhir selawat kepada Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Rabbi Allah.